Assalamualaikum, hari ini salam sejahtera. Hari ini kita sambung ulang kaji formula kimia. So, formula kimia terbahagi kepada dua. Yang pertama formula empirik dan yang kedua formula molekul. Formula kimia ni adalah perwakilan lah, seperti kita belajar sebelum ni, perwakilan sesuatu unsur, sesuatu sebatian menggunakan simbol lah. Okay, contohnya kalium K besar, hidrogen H besar, tapi kalau gas hidrogen H besar 2 kan. Okay. So formula kimia tu ada dua. Yang pertama formula empirik dan yang kedua formula molekul. So apa yang membezakan formula empirik dan formula molekul? Formula empirik ni dia menunjukkan nisbah paling ringkas lah. The simple rate lah, the simple ratio lah. Okay, nisbah yang paling ringkas. Bilangan atom setiap jenis unsur. Sedangkan formula molekul ni dia menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur lah. Okay. Contohnya glukosa. Formula molekul dia adalah C6H12O6. So ini adalah formula molekul bagi glukosa. Dia menunjukkan bilangan sebenar atom. Okay, formula empirik pula daripada C6H12O6 ni kan, kita dari segi matematiknya pun kita boleh ringkaskan kan. Mana 6, 12, 6 ni kan kita boleh ringkaskan dengan bahagi 6. So 1, 2, 1. So jadilah formula empirik dia CH2O. Itu nama dia formula empirik. Maknanya nombor atom tu kita ringkaskan. Okay, kita guna kaedah matematik lah. Okay. Okay, tapi ada sebatian yang mempunyai formula empirik dan formula molekul yang sama. Contohnya air lah. Contohnya air, kita nak ringkaskan macam mana? So formula empirik dia, formula molekul dia tetap H2O. Sama juga dengan NH3. Boleh tak kita ringkaskan? Tak boleh dah, sebab dia dah yang paling ringkas. So formula empirik dia NH3, formula molekul dia pun NH3. Okay. So maknanya di sini adalah formula empirik ni, formula molekul kalau kita boleh ringkaskan, so dia akan jadi formula empirik. Dia akan mempunyai formula yang berbeza lah. Tapi kalau kita tak boleh ringkaskan, so formula empirik dan molekulnya sama. Okey, itu maksud dia. Okey, ini selalu keluar dalam peperiksaan penentuan formula empirik. Ini nanti saya akan tunjukkan lah macam mana nak buat. So sekarang kita ulang kaji je dulu. Nanti saya akan tunjuk dalam video yang next lah macam mana nak buat Tapi penentuan formula empirik ni mudah je. Kita menggunakan kaedah ringkas. Contohnya, okay, cikgu bagi briefing ringkas lah. Contohnya kita tengok soalan tu 1.5 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Okay. So apa formula empiriknya? So di sini kita dapat maklumat 1.5 gram aluminium bertindak balas dengan 1.2 gram oksigen. So kita nak dapatkan formula. So kita guna kaedah bilangan mol. So kita buatlah. Mula kita tulis unsur, iaitu aluminium, oksigen. Okey. Kemudian kita tulis jisim dia. Jisimnya dah beri kan, 1.35 gram aluminium dan 1.2 gram oksigen. Okey. Lepas tu kita cari bilangan mol lah. So bilangan mol jisim bahagi jisim molar. So 1.35 bahagi dengan 27 lah, sebab jisim molar aluminium kan 27. Okey. Manakala 1.2 bahagi dengan 16 lah, sebab jisim molar oksigen 16. Kamu tengok 1.2 gram oksigen, dia tak sebut gas oksigen. So kalau gas oksigen O2, jadi jisim molar dia 16 tambah 16 lah. Tapi yang ni dia tak sebut pun gas oksigen, dia cuma kata 1.2 gram oksigen. So kita bahagi dengan 16 sahajalah, maknanya oksigen tu 1 lah. Okey.
So kamu guna jisim bagi jisim molar, kamu dapat bilangan molar lah 0.05 untuk aluminium dan 0.075 untuk oksigen. Kemudian kita nisbahkan. Nisbahkan ni kamu tahulah antara 0.05 dengan 0.075. Okey, mana yang paling kecil? Yang ini kan. So kita bahagikanlah dengan 0.05 untuk aluminium kita dapat 1. 0.075 kita bahagikan dengan 0.05 kita dapat 1/5. 1/5. Dalam formula empirik tak boleh ada perpuluhan. So macam mana kita matikan nombor perpuluhan tu? Kita darab dengan 2 lah. Okey, kita darab dengan 2. Jadi 1 tu jadi 2. 1/5 tu jadi 3. So jadi formula empirik bagi aluminium adalah aluminium tu 2, oksigen tu 3. Okey, nak cek betul atau tidak? Mudah je, kamu tengok aluminium. Ni kamu nak cek betul atau tidak. Okey. Cek Okey. Okey. Sekarang ni kamu nak cek betul atau tidak. So aluminium kita tahu charge dia positif 3. Oksigen kita tahu charge dia negatif 2. So bila kita silangkan, kan dia jadi Al2O3. Kan? So dia samalah. Jadi betul lah kiraan kita tu. Okey. So macam mana untuk buat soalan-soalan lain, nanti cikgu tunjuklah. Okey. Kita ulang kaji balik lah, ingat balik sebab soalan ni memang akan keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, lagi saya cikgu ulang. Soalan seperti ini memang akan keluar dalam soalan SPM, sama ada kertas 1 atau kertas 2 bahagian A, B atau C. Memang akan keluar. Kamu tak boleh lari untuk buat soalan ni. Okey. Seterusnya kita tengok penentuan formula molekul. So penentuan formula molekul kita gunakan formula ni lah. Formula molekul sama dengan formula empirik dalam kurungan N. Maknanya nisbah sebenar dia lah. Okey. So nilai N tu merupakan integer positif. Nampak tu, integer positif. Dia tak boleh negatif. Okey. So dia beri contoh air, nisbah dia 1, jadi H2O. Memang formula molekul empirik sama lah. Hidrogen nisbah dia 2. Sebenarnya hidrogen tu yang betulnya N2H4. Okey. Tapi kan 2 dengan 4 kan kita boleh ringkaskan. So bila kita ringkaskan, jadilah NH2. Sebab kita jadi kan kita ringkaskan, kita tak dalam kurungan, kan dia jadi 2 kat situ. Kan? Matematik kan, ingat matematik. So propena tu nisbah dia 3, benzena nisbah dia 6. Okey. Ni macam mana nanti video yang seterusnya cikgu tunjuklah macam mana nak jawab soalan formula molekul. Okey. So ni contoh hydrazina adalah sebatan daripada nitrogen dan hidrogen sahaja. 1/92 gram hidrazina mengandungi 0.24 gram hidrogen. Okey, diberi jisim atom relatif H1N14. So apakah jisim nitrogen? So kamu dah tahu jisim bagi hidrazina 1.92, jisim hidrogen 0.24. So kamu tolak je lah, dapatlah jisim nitrogen. So kamu gunakanlah kaedah nak mencari formula empirik seperti mana aluminium oksida tadi. Okey, so kamu akan dapatlah formula empiriknya NH2. Okey. Kemudian bila kamu dah dapat formula empiriknya NH2, soalan seterusnya dia tanya jika jisim molekul formula hidrazina adalah 32, cari formula molekul hidrazina. So kamu tahulah empiriknya ni NH2 kan. So N. So jisim molekul formula hidrazina adalah 32. So daripada sini kamu boleh cari N lah, guna kaedah matematik lah. Okey. Nanti macam mana nak buat, cikgu tunjuk dalam video seterusnya lah untuk
cara-cara menjawab soalan. Ni nanti kita akan buat lah. Okay, eksperimen wajib. Okay, eksperimen ni nanti masa kelas bersemuka memang kita wajib buat lah eksperimen ni. Okay, sebab selalunya akan keluar peperiksaan. Memang selalunya soalan ni memang keluar peperiksaan lah. Zaman cikgu SPM dulu memang keluar dah soalan-soalan macam ni. Soalan ni, eksperimen ni. Okay. Okay. Seterusnya, formula kimia sebatian ion. Formula kimia sebatian ion ni kamu kena hafal lah, kena ingat lah. Kena ingat bahawa cation ion tu adalah charge positif dan anion tu adalah charge negatif. Okey. Kenapa nama dia cation ion? Sebab dia daripada perkataan kathod. Kathod, daripada kathod lah, iaitu iron rod besi yang charge positif tertarik kepada dia. Sebab tu kita panggil cation ion. Maknanya dia campuran gabungan perkataan daripada kathod dengan ion, jadi cation ion. So cation ion tu bercharge positif. Anion pula dia daripada anode lah. Iron rod anode. Okay. So dia anode ni, iron rod ni, rod besi anode ni, dia menarik charge negatif. Sebab tu dia dipanggil charge negatif dipanggil anion, charge positif dipanggil cation ion. Okay. Ni nanti elektrokimia lah, kamu akan banyak guna kathod dan anode ni. Okay, so untuk yang ini kamu kena hafal lah. Nak hafal mudah je. Kumpulan 1 positif 1, kumpulan 2 positif 2, okay. Kumpulan 3 positif 3, kumpulan 17 negatif 1, kumpulan 16 negatif 2, kumpulan 15 negatif 3. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So cuma yang pening adalah untuk logam peralihan, transition metal. Okay. So kita tengok ion natrium di kumpulan 1, so positif 1, kalium positif 1, aluminium di kumpulan 3, so dia positif 3. Aluminium dia kumpulan 13, so dia positif 3 lah. Kumpulan 3 dalam transition metal kan. Tu nanti kita bincang yang lain. So aluminium kita ingat dia positif 3 lah. Zinc ni dia positif 2, magnesium positif 2, ferrum. Okey, ferrum dia ada dua jenis, iaitu kalau ferrum 2 positif 2, ferrum 3 positif 3 lah. Kuprum dia ada kuprum 2, dia ada kuprum 3 juga. So tapi biasanya kuprum 2 positif lah. Kemudian kalsium 2 positif, argentum positif 1, plumbum positif 2, plumbum pun ada plumbum 2, plumbum 3 Amonium NH4 positif. Okey. So ini yang kamu kena ingatlah. Untuk anion pula, oksigen 2 negatif, klorida 1 negatif, bromida 1 negatif, iodida 1 negatif, hidroksida OH 1 negatif, karbonat CO3 2 negatif, nitrat NO3 1 negatif, sulfat SO4 2 negatif, fosfat PO4 3 negatif, manganat 7 MnO4 negatif 1, tiosulfat S2O3 2 negatif, dan dikromat Cr2O7 2 negatif. Okey, biasanya jaranglah soalan tanya pasal fosfat dengan tiosulfat. Soalan banyak tanya inilah, dikromat, manganat, kemudian sulfat, nitrat, karbonat, hidroksida dengan ni lah. Okey, dia banyak tanyalah. Untuk cation ion semua ni dia tanya. So kamu hafal lah yang ini, okey. Okey, kaedah silang ni cikgu dah ajar cikgu dah tunjuk, dah ajar sebelum ni. So kamu ingat balik. Contohnya zinc klorida, kita tahu zinc tadi 2 positif, klorin 1 negatif. Kita silangkan jadilah ZnCl2. Okey. Mudah je kan? Cuma confuse kalau apa sekejap.
Kalau OH, ada OH. Contohnya, contohnya zinc 2 positif, OH negatif 1 kan. Okey. So kita tak payahlah tulis negatif 1, kita letak negatif je kan. So kita letak negatif je. Okey, kita letak negatif je. Okey, kita silangkan. Okey. So bila silangkan maknanya zinc tu 1 lah. Tapi OH tu kita tak boleh tulis macam ni. Okey. Sebab ini dah menunjukkan zinc 1, oksigen 1, hidrogen 2. Sedangkan ini adalah hidroksida, ion hidroksida. Dia bukan ion oksigen dan ion hidrogen. Dia adalah ion hidroksida. Dia ada ikatan antara oksigen dan hidrogen. So kita kena letak kurungan. Okey. Contohlah. Nanti cikgu akan bagi contoh-contoh lain lah. Okey. Okey. Kalau sama pula macam ni. Kalau sama, ingat balik. Kan 2 positif, 2 negatif. Silang-silang, kita tak boleh tulis Mg2O2. Ini kita kena pangkah lah, padamkan. Jadi MgO je. Okey, sebab sama kan. So kita tak perlu tunjukkan lah kalau sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, penamaan sebatian kimia. So nama cation ditulis dahulu diikuti dengan nama anion. Contohnya ion natrium bertindak balas dengan ion klorida. So dapatlah natrium klorida. Ion zinc dengan bromida, zinc bromida. Ion magnesium dengan nitrat, magnesium nitrat. Mudah je kan. Ingatlah natrium dengan klorida. So dia akan jadi NaCl kan. NaCl, zinc bromida. So dia akan jadi zinc Br2. Okey. Kemudian magnesium dengan nitrate. Okey. So bila kita silangkan, magnesium dia satu lah, sebab ni silang jadi satu kan. Ni jadi 2. Macam ni kita nak tulis. Okey, letak dalam kurungan NO3 2. Kita tak boleh tulis NO3 2. Dia dah jadi lain. So kita letak dalam kurungan sebab dia adalah nitrat, dia bukan nitrogen dan oksigen. Dia dah membentuk ikatan antara nitrogen dengan oksigen tu. Dia adalah ion nitrat, dia bukan ion nitrogen, dia bukan ion oksigen. So kita kena letak kurungan lah. Okey. Nampak mudah je kan? Okey. Okey, kemudian ingat nombor 3. Ingat nama anion jika monoatom bukan logam, nama tambahan ida diletakkan. Contohnya bromin jadi bromida, klorin jadi klorida, oksigen jadi oksida. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris dia letak IDE juga, oksigen oxide, klorida chloride, bromin bromide. Okey. Kalau bahasa Melayu ida, kalau bahasa Inggeris IDE. Okey. Oksigen jadi oxide, klorin jadi chloride, bromin jadi bromide. Okey. Kalau bahasa Melayu bromide itu bromida, chloride itu klorida, oxide itu oksida. Tu je. Ida tu jadi bahasa Inggeris IDE lah, bahasa Melayu IDE. Beza dekat situ je lah. Okey. Benda yang sama je lah, cuma sebutan. Okey, sesetengah logam membentuk lebih daripada satu jenis ion. Bagi membezakan ion-ion itu, huruf Roman digunakan dalam penamaan. Itu yang cikgu dah sebut tadi lah, ferrum 2 dan juga ferrum 3. So ferrum 2 menunjukkan dia 2 positif, ferrum 3 menunjukkan dia 3 positif. Okey, ion dia lah. Okey. So awalan Yunani digunakan untuk mewakili bilangan atom setiap unsur dalam sebatian molekul ringkas. Contohnya karbon monoksida. Bila ada mono je, kita tahulah maknanya dia ada satu oksigen. Kalau karbon dioksida, maknanya oksigennya ada 2. Nitrogen dioksida, di kan, maknanya dia ada 2. Kalau 3, sulfur tarat.
trioksida. Nampak? O3. Itu maksud dia lah. Okey. Okey, nanti kita akan ulang kaji buat soalan-soalan ni lah. Okey. Okey, persamaan kimia tu next lah. Sebab dia memerlukan kamu untuk buat cuba jaya lah nanti cikgu. Nanti kita akan ulang kaji persamaan kimia untuk next class. Okey, so itu sajalah untuk hari ini. Kita bincang semula yang inilah. Okey, ni ingatlah sebatan ion ni. Okey, dia tak susah, dia mudah je. Kamu kena ingatlah, cikgu pun dulu kena ingat, kena selalu ingat, baru dia ingat lah. Hafal lah, hafal. Cuma tak adalah banyak sangat nak hafal kan, sikit je dan mudah aja. Okey, so tu je lah setakat ni pembincangan untuk hari ini. Nanti kita cuba buat soalan untuk next video dan kemudian kita buat persamaan kimia, benda yang paling asas sebagai ahli kimia. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.